Dek, tolong hormat sikit lah. Awak telefon ibu awak. Saya mohon. Dek, saya mohon. Telefon ibu awak. Saya nak bercakap dengan ibu awak. Ambil duit orang lah. Menawarkan satu perniagaan yang tak ada. Izin tu. Lepas tu, menjanjikan keuntungan 130%. Saya faham nanti kalau... Tak, macam ni. Abang tak payah cakap. Saya cakap. Biar saya bercakap. Masuk akaun dia lah. Lepas itu semua masuk akaun. Masuk akaun adik ke bukan akaun mak? Dia kumpul kat akaun saya. Okey. Semua masuk dekat akaun mak saya. Makcik, mana? Tak, makcik, kalau makcik tak keluar, saya sekarang call OCPD ni bagi tahu, so datang rumah ni sekarang ni buat tangkapan. Tak, panggil anak makcik, kami nak bincang ni. Dah seharian dah nanti tunggu kat sini ni. Panggil. Dia orang kat belakang. Soal jaga depan, saya lagi belakang. Saya lagi belakang. Kat mana abang? Assalamualaikum, Dek. Awak suami kan? Lah, kenapa panggil dia tadi tak keluar? Mem. Nak cerita ni? Ni suami dia. Dek, ada kat luar. Syokok. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Ada suami dia kan? Susah untuk rasa. Kurang di sana. Belakang nak ada orang tengok tu. Assalamualaikum. Aduh. Dek dia takkan keluar. Kita dah tak ada haluan. Polis. Jangan rekod lah. Bagus, suruh dia panggil keluar. Assalamualaikum, Tuan. Tak boleh panggil keluar. Boleh panggil dia keluar. Dek, kau pusing kenapa tak tangkap? Ambil public fund ni. Saya pasal datang ni, pasal nak bagi muka dekat BDRM ni. Tu datang nak bincang ni. Tapi kita nak bincang. Dia ada kat dalam rumah tu dua-dua. So dia keluar lah. Orang datang nak bincang elok. Ada tu. Tuan. Ni saya sokok kat belakang. Aku geram betul lah. Nak tolong lah, belum boleh tak tolong kamu. Tolong panggil dia keluar, bincang saya elok. Hati-hati dah pasal kita dah sorokkan pandang risau. Ikut. Sebab nanti kalau dia kata kita mengompak ke, satu kerja pula. Kita kena record. Sebab bila buat pergi mahkamah, saya tak payah banyak cakap. Saya bagi je recording. Ni, saya ada mencerobor. Saya duduk di luar pagar rumah dia, bukan dalam gadet. Gadet je lah. Makcik, Assalamualaikum makcik. Makcik hari tu datang. Makcik cakap, dia orang tak ada rumah. Jadi makcik kata makcik tak ada buat apa. Hari ni ada rumah. Makcik cakap apa tadi waktu makcik baring? Makcik kata, Tadi ada pakcik tak? tak, saya tanya dengan makcik. Hari tu tempoh hari saya datang. Makcik tahu tak saya datang dari mana ni? Saya datang daripada KL tu. Dekat 3 jam saya daripada KL datang sini. Hari tu makcik kata dia orang tak ada rumah. Hari ni dia ada rumah. Kenapa makcik tak bawa dia keluar? Tadi makcik marah saya tau. Masalahnya sekarang ni perbincangan dengan orang kampung rasa makcik dah selesai. Mana ada selesai makcik? Datang sini. Tak, sekarang ni apa masalahnya? Tak ada siapa nak apa-apa. Makcik ni semua ada rekod video. Duduk situ, kita bincang. Bincang ni nak tanya apa masalah. Makcik, saya cakap, makcik tanya anggota ni, kalau saya ambil tindakan, makcik tahu anak makcik ni boleh kena teruk tau. Dekat dalam kena dakwa. Dengan makcik-makcik sekali. Saya telefon inspektor yang uruskan kes ni. Saya nak jumpa dia macam mana ceritanya. Lepas tu saya dengar anak makcik cakap ada anggota terima duit berapa puluh ribu tu, siapa yang terima? Nanti ya. Cik, bagi dia dulu, Cik. Bukti ada? Kau bagi kerjasama je, Cik? Tak, jumpa je lah, duduk bincang. Kita bukan buat apa, kita bincang. Bagi kerjasama je, Cik. Dia dari itu hari dia cakap, dia kata apa, PDRM duk ambil duit. Saya sebab tu saya duduk itu yang saya kata baik kita bincang dulu apa benda masalah bincang.
Tak, hari tu makcik tu bagus dengan kami pun bagus lah. Tapi hari makcik dia lain tak? Bila dia tahu anak dia orang ada kat rumah, dah berubah. Assalamualaikum. Apa khabar? Dapat. Jadi sekarang ni diorang ni macam mana kes ni? Buat tangkapan ke atau tidak? Enggak. Jadi tak nak macam ni. Sekarang ni bagi kerjasama, cakap dengan makcik ni, suruh anak dia 2 orang keluar, kita bincang cara elok. Kalau kita tekan ni memang teruk, bukan 420, bukan satu tuduhan ni. Dia ada 42 report yang benar masuk report. Saya ingat paling kurang lah 5 tahun penjara ni mesti ada. Sekarang ni makcik cakap dengan inspektor ni, apa ni? Ni makcik macam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Siapa ni? Saya mak mertua yang... Macam mana bercinta ni, Kak? Yelah, saya nak tanya dengan tuan lah macam mana ceritanya. Kata kat balai hari tu dah kira macam selesai. Ini kenapa pula gagal lain ni? Saya tak cakap selesai. Saya tak cakap selesai pun. Okey, sekarang ni saya cakap dengan dia cakap lepas saya hantar reman dia nak selesai diri dengan orang kampung. Tu hak dia cakap. Itu you punya cerita, saya tak usah campur ke polis. Saya akan siasat berkenaan report yang dia buat. Jalan saya teruskan macam biasa untuk cerita dengan itu dia orang polis sendiri, orang kampung dengan siapa yang buat report. Yalah, kita dah selesai dengan orang yang buat report. Dah siap bayaran senarai rumah orang yang menerima PO pun semua dah ada kat senarai ni. Kita orang dah bayar sebanyak RM170,000. Lepas tu? Itu saya tahu campur tu, itu urusan dia dengan... Lepas tu dia kenapa pula tak puas hati sedangkan kita dah bayar? Itu dengan orang kampung lain? Dengan orang kampung lain, patut janganlah buat macam ni. Sebab mana dalam masa 2 minggu nak dapatkan duit macam tu, sedangkan sebab tu kena bincang kan, kena duduk satu meja bincang. Orang masih kesiankan kamu anak-anak ni. Memang yang akan kena. Otomatik saya akan turun. Saya tak ada berat-sebelah, saya tengah-tengah. Saya akan jaga kesihatan selagi benda tu salah, saya akan siasat. Kalau antara Kak dengan orang kampung tak boleh nak bincang, pihak boleh akan turun siasatan lah. Yalah, masalahnya siasatannya bila masa nak selesai. Dah masuk 3-4 minggu, dekat nak sebulan, tak ada keputusan pun. Kalau keputusan penjara ni. Kalau nak bicara siasatan pihak polis. Subhanallah, minta sangat nak cepat masuk. Kena mohon daripada bank, statement bank, nak dapat statement bank, nak dapat keputusan daripada bank negara. Itu bila saya dah teruskan, memang otomatik dia akan pergi mahkamah, akan tuduh mahkamah. Dia dah dapat dah tu daripada Suruhanjaya Komersial tu. Tak boleh ambil daripada public fund tu. Kalau kena teruk ni. Kami kalau pihak polis, saya tak ada hak untuk settle apa tak ada. Saya memang teruskan siasatan macam mengikut undang-undang. Mengikut peraturan undang, Pak Dukun tu tipu dah hantar bank negara. Berat tu makcik, tu pasal panggil lah dia orang keluar bincang. Kalau tak okey juga, kita akan ambil untuk charge lah. Kita minta untuk polis untuk charge lah. Dia ni kena teruk paling kurang 5 tahun. Keluar. Jangan diam, kita orang tahu korang ada dalam. Keluar je. Tunggu saya nak naik. Jangan sampai polis kutip dalam. Masing-masing kena. Saya dah datang 2 hari lepas, jumpa dengan keluarga dia. Lepas tu mak ayah dia kata dengan isteri dia tak ada kat kebun. Jadi saya pun balik. Bila saya balik, orang kampung bagi tahu dia balik lepas maghrib nak berbuka. Jadi dia parking kereta kat tempat lain. Jadi itu yang saya datang hari ni setelah ada 2 hari dah orang kita duduk di sini tunggu. Nampak dia memang dekat dalam rumah. Tapi tuan, terima kasih banyak. Ya Allah. Jadi semoga Allah merahmati awak semua. Terima kasih, khidmat untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah pukul 3.10. Kita dah tunggu dah hampir 1 jam. Suspek ataupun suspek yang patut datang berjumpa dengan kita di Balai Polis IPD Skincan, alhamdulillah tak hadir. Alhamdulillah tak hadir lah. Jadi kita dah tunggu 1 jam lebih. Alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang baik dengan Inspektor Helmi dan juga Inspektor Syaril, IO kes yang bertugas. Kita mendapat layanan yang baik dan kita telah diberi penerangan berkenaan kes ini atas tuduhan yang bakal dituduh kepada Rozliana ni dan juga beberapa ahli keluarga yang terlibat
sebenarnya agak kecewa juga pada kita hari ini. Sebenarnya kita berhasrat untuk menyelesaikan perkara ini di luar bidang kuasa undang-undang lah, sebab kita memikirkan beliau orang Islam, orang Melayu, mempunyai keluarga. Jadi kita telah membuat satu satu keputusan bersama dengan pengadu ataupun klien kita seramai 42 orang, yang di mana kita cuba untuk berunding di luar mahkamah agar mereka-mereka yang tertipu dengan tawaran pelaburan yang tidak ada perniagaan atau tawaran pelaburan yang tiada perniagaan, maksudnya dia menawarkan satu perniagaan yang tak wujud. Dan kita tahu kalau dia bawa section, dia boleh pergi pada section 420. Berat, bukan section yang biasa. Kita boleh tahu ada section 417, ada section yang lain yang kita rasa kalau disabit kesalahan masih boleh mengaku dan boleh di-compound. Tapi kalau 420 ni, kita difahamkan boleh dipenjarakan dan pasti akan dipenjarakan. Tapi tak tahu berapa jangka masa penjara itu. Jadi kita sebenarnya nak lihat supaya benda ini dapat diselesaikan di luar mahkamah, tetapi kita nampak suspek ataupun orang yang kena tuduh walaupun belum dijatuhkan, disabitkan dengan hukuman, kita beri peluang sebenarnya. Dan kita pun bincang dengan anggota polis Skincan bahagian Commercial Crime yang di mana banyak memberi kerjasama dengan kita, dan kita pun telah membuat satu rundingan yang di mana cuba untuk minta pihak polis untuk holdkan sementara waktu untuk kita membuat satu rundingan sebelum tangkapan dan tuduhan dibuat. Tapi kita nampak tidak ada rundingan yang berlaku, dan saya merasakan beliau adalah orang yang Allahualam lah, tapi degil lah. Senang lagi berunding dengan taiko ni, dengan gangster-gangster, dengan taiko judi ni semua ni. Tapi saya dah bagi peluang, saya dah keluarkan video sebelum ni untuk dia datang pada 2 hari yang lepas untuk berbincang dengan kita, tapi tak ada. Jadi tadi pun dia berhubung dengan saya setelah pihak polis, gerakan polis daripada Sabak Bernam, 2 anggota polis. Alhamdulillah mereka pun baik dengan kami semua, tak ada masalah. Jadi kita ingat selepas berlaku benda tu, katakan dia berhubung dengan kita, katakan nak datang ke balai, tapi tunggu tak datang. Jadi saya buat keputusan bersama dengan rakan-rakan kita, dan saya dah rujuk dengan peguam kita. Kita akan minta kepada pihak polis, dan kita telah dapat duduk dengan pihak polis hampir 1 jam juga, telah buat keputusan untuk tuduh di mahkamah di bawah section 420. Kenapa dia bukan third party yang menerima duit, bukan application, dia bukan satu app ataupun satu koperasi apa, dia secara direct duit pergi ke dalam akaun dia secara individu. Jadi itu adalah chances yang terakhir. Itu saya tak boleh cerita kat media lah. Kita harap dengan hukuman ini dapat memberi pengajaran kepada mereka, dan juga dan memberi iktibar dan pengajaran kepada mereka-mereka yang di luar sana yang banyak menawarkan perniagaan yang tak wujud ni. Saya minta bertobat lah. Janganlah menawarkan satu perniagaan yang tak wujud. Walaupun ada desus-desus yang mengatakan sebahagian kecil ada orang yang masuk pelaburan ini tamak dan sebagainya. Semua orang sedang mencari peluang untuk hidup. Saya melihat bertindak kurang ajar mereka ni. Tak memikirkan bagaimana orang susah payah cari duit. Kamu menawarkan satu perniagaan yang tak wujud. Kamu faham? Maksudnya satu penipuan yang kamu laku dari awal sehingga akhir. Inilah yang dinama, saya nampak satu tawaran perniagaan dipanggil tak wujud dan rolling money. Gunakan duit orang untuk rolling. Saya juga nak memperingatkan kepada mereka-mereka, saya tahu semua rakyat Malaysia ni sedang susah, tapi jangan masuk satu tawaran perniagaan yang tak wujud macam ni, sebab tak ada perniagaan yang mudah. Saya minta, saya dah berulang kali cakap dekat TV, surat khabar, front page pun tak tahu berapa kali dah bercakap pasal benda ni. Jadi insya-Allah kita minta supaya benda ini terima kasih kepada PDRM, khususnya IPD Skincan dan juga Balai Sabak Bernam dan mana-mana anggota terlibat, dan terima kasih juga kepada IO Kes, Inspektor Helmi dan Inspektor Syahril, dan juga dan juga anggota yang terlibat lah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada rakan media dan juga semua yang terlibat. InsyaAllah yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang pada saya sendiri. InsyaAllah kita berusaha lagi. Salam semboyan Malaysia.